tahu Sudan ni dia negara yang lebih mundur lah berbanding dengan Saudi Arabia, dengan Egypt. Dia mungkin dari segi sekularnya lah kita tengok macam disebabkan pergolakan politik yang berlaku bertahun-tahun kan. Kita tengok sebenarnya dia punya evolusi ni datang daripada rakyat. Cuma keadaan sekarang yang saya tahu, yang saya nampak, mereka jadi lebih liberal. Kiranya tak terlalu ekstremis lah. Sudan ni adalah sebuah negara yang besar di dalam negara Afrika. Sebenarnya Sudan ni negara yang kita boleh cakap negara yang miskin, ataupun kita boleh cakap diorang sangat survive lah untuk hidup kerana diorang punya barang-barang asas semuanya harga yang mahal, which is diorang sendiri dapat gaji yang sedikit. Kiranya macam orang boleh cakap macam kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Setelah saya sampai di sini, di Sudan ni kita dapati bahawa kita jalan je sikit, kita akan jumpa orang miskin lah. Kita tengok sendirilah orang yang kenderaan mereka adalah keldai. Boleh kita tengok kenderaan keldai ni tentulah miskin. Juga kita jumpa perkampungan-perkampungan orang-orang miskin lah dekat sini, yang mana bukan seorang dua, tapi satu kampung tu hidup dalam keadaan yang sangat-sangat dhaif. Ya, Muslim, hampir kebanyakan orang Sudan ni Muslim. Hampir 90% lah penduduk di sini adalah Muslim, dan ada dalam 10% ataupun kurang dari 10% ada Kristian. Di Sudan ni kalau dibandingkan di Malaysia, kadar homeless gelandangan sangat tinggi lah. Di mana-mana tempat mesti kita akan jumpa gelandangan. Berbanding dengan Malaysia kan gelandangan tidaklah seramai di sini. Jadi di sini ni hampir semua tempat, di mall, di masjid, di masjid-masjid kalau lepas solat Jumaat lah khususnya, ramailah gelandangan-gelandangan yang meminta sedekah dan sebagainya. Before sampai dekat Sudan ni, kita dah dapat tahu yang cara metod diorang belajar ataupun mengaji Al-Quran ni very unique. Lain daripada kita. Contoh Malaysia, kita banyak menghafal Al-Quran ataupun banyak menggunakan kertas. Tapi diorang menggunakan satu papan kayu yang di mana kita panggil luz, dan diorang menggunakan lauhah untuk menulis ataupun untuk menghafal menggunakan papan tu. So daripada situ kita ingat yang macam diorang ni memang betul-betul susah sangat-sangat sampai menghafal Al-Quran pun menggunakan yang papan. Sudan ni dia dah berlaku inflasi terlalu teruk sejak daripada 2018. Rakyat dia sendiri kadang-kadang tak mampu untuk makan 3 kali sehari macam kita makan kat Malaysia. Kadang dia makan tu sekali sehari je. Sekali sehari tu pun kira alhamdulillah. Dan dia orang ni kebanyakannya dia orang lah kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Dia sebelum 4 atau 5 tahun ini sebuah negara yang sangat kita panggil membangun. Tetapi berlakunya muzaharat, berlakunya konflik. Konflik itu menyebabkan rakyat mereka susah. Pemimpin-pemimpin mereka pun buntu nak buat apa. Kan? Jadi kita lihat lagi-lagi angka kebuluran semakin lama semakin naik disebabkan konflik yang ada. Pada tahun depan 2023, angka kebuluran yang dijangkakan lebih kurang 22,000 keluarga, bukan orang, 22,000 keluarga akan mati kelaparan. Kita 4 orang daripada yayasan dan juga 4 orang daripada tim Khairat berkumpul di KLIA. Dan alhamdulillah kita juga dapat sambutan daripada kawan-kawan sukarelawan daripada sukarelawan Rizalman, dan mereka juga meraihkan kita lah untuk bergerak bermusafir ke Sudan. Daripada KLIA ke Jeddah, kita berhenti di Jeddah, ada transit mengambil masa selama 9 jam. Kemudian transit di Jeddah kita duduk selama 2 jam, dan daripada Jeddah kita pergi ke Khartoum selama 2 jam. Jadi total secara keseluruhan masa yang diambil adalah 13 jam lah. Kita sampai di Khartoum sendiri dalam tengah hari macam itulah. Alhamdulillah semua perjalanan dipermudahkan. Dengan keadaan first time tengok keadaan airport, saya rasa lapangan terbang di Tanzania jauh lebih maju.
kan, jauh lebih maju dan bersih. Tetapi bila tengok di Khartoum sangat dhaif walaupun international airport. Jadi itu satu petanda kami masuk je, kami dah ada satu gambaran bahawa rakyat mereka ataupun suasana mereka ni sangat-sangat memerlukanlah, sangat-sangat dhaif. For the first memang macam agak memenatkan, tapi bila dah sampai sini, which is that kita rasa macam penat tu hilang bila kita dapat rantau negara orang, dapat tengok environment diorang macam mana. Welcome in Sudan. Untuk pengetahuan semua, Yayasan RI ni ditubuhkan 3 September 2020. So dah almost 2 years lah. Objektif yayasan ni, Datuk dari awal kita tubuh ni dia pilih Al-Quran. Dia nak semua orang dekat dengan Al-Quran. And at the same time, we want to tell the people the beautiful of Islam. So cerita dia bermula masa Datuk berminat untuk menyedekahkan Al-Quran because dia baru balik haji. So masa dia pergi haji tu dia nampak lah orang carry the wooden block untuk buat macam baca Quran semua. So he was wondering kenapa orang-orang yang berkulit gelap ni, orang-orang Afrika ni dia bawa benda ni ke hulu ke hilir dekat sekitar Mekah tu masa dia menjalankan haji. So mereka tertarik untuk hantar Al-Quran ke Afrika lah. Mana Yayasan Rizalman ni fokus mereka yang utama adalah fokus kepada Al-Quran lah. Seperti yang kita tahu di bawah Yayasan Rizalman ni adanya Dar Al-Qari yang memberi pengajian percuma kepada pelajar-pelajar 18 tahun ke atas untuk belajar Al-Quran secara percuma. Ada di Johor dan juga di KL lah. Dan daripada itu kita dapat tahulah Sudan ni merupakan negara yang sangat dhaif, yang mana orang-orang yang di sini terdapat ramai pelajar-pelajar yang sangat berminat dan cinta dengan Al-Quran. Jadi kita utamakan Sudan kerana dengan semangat mereka tu mencintai Quran, untuk belajar Al-Quran, maka kita berilah Al-Quran kepada mereka yang sangat memerlukan Quran ialah dalam hidup mereka. Kita membawa Yayasan Rizalman dan juga kami sendiri Khairat Relief untuk melihat dengan rasa kita sendiri bagaimana kita tengok keadaan mereka di sini. Jadi mereka boleh mendapat pengalaman yang sangat berharga pada saya bila kita bawa di lapangan, terutama di Sudan. Bila kita sampai di sini, rupanya jurang antara orang yang kaya dengan yang miskin sangat jauh, dan majoritinya adalah orang yang miskin lah. Bukan miskin biasa-biasa tapi sangat-sangat miskin. Bila kita dah ada dekat Sudan ni, which is benda yang menyentuh hati lah. Bila kita tengok diorang susah, tak ada makanan, tidur pun dalam keadaan yang berpasir, sentuh hati lah. Kita rakyat Malaysia ni ada je yang tak bersyukur, tapi diorang ni hidup tak pernah, orang kata diorang ni macam tak pernah macam nak mengadu, nak macam kenapa aku hidup kan. Tak ada, diorang macam redha sebab diorang yakin yang agama yang lagi penting untuk diorang. Kemiskinan tu tak dapat dinafikan. Memang I nampak because dia lagi ketara sebab kita turun dekat Khartoum. Kita pergi bandar Khartoum. And then we went to Omdurman, another city. Dua tempat ni perbezaan dia macam pekan dengan kampung yang terlalu ketara. Sangat-sangat berbeza. Tapi dua-dua bahagian sebab kita masih ada lakukan aktiviti di sekitar Khartoum juga,
mereka yang miskin tu memang nampak ketara. Mereka sangat kuat daripada segi Islam. Even diorang hidup dalam susah, tapi diorang berpegang teguh dengan ajaran agama Islam. Daripada segi menutup aurat, daripada segi menjaga batas mereka. Dan sebenarnya bila saya datang ke Sudan ni, dia sangat menyentuh hati saya lah. Sebabnya walaupun mereka serba kekurangan, tapi mereka tetap beriman kepada Allah SWT. Boleh dikatakan majoritinya orang yang berpegang dengan agama ni adalah orang yang bertasawuf lah, orang yang bertarikah, bertarikat, dan mereka ni kalau kita jumpa pelajar-pelajar mereka sendiri, tasbih kat tangan tu Masya Allah lah. Kemiskinan mereka tu nak dapat air pun susah, sampai tahap nak dapat makanan yang asasi pun sangat susah. Dan kita dikhabarkan bahawa orang Sudan ni yang miskin ni cuma makan sekali saja sehari, paling banyak pun 2 kali sehari. Jadi jurang antara orang yang kaya dengan orang yang miskin tu sangat-sangat jauh. Yang kaya memang terlampau kaya dan yang miskin tu terlampau-lampau miskin. Macam mana kau hidup dengan berlantaikan pasir? Kalau boleh tengok kat belakang ni pun adalah salah satu bilik yang mana mereka, keluarga mereka menetaplah di dalam. Erti syukur itu sangat berharga. Beberapa orang pelajar yang makan dalam talam mengambil masa kurang daripada 10 minit untuk menghabiskan makanan dalam dulang tu. Betapa laparnya mereka ni dan betapa mereka rasa itulah makanan yang sangat nikmat. So pelajar-pelajar kat sini antara yang akan terima Al-Quran sebab kita ada peruntukan 3,000 Al-Quran yang kita bagi untuk misi di Sudan ni. So ni adalah papan yang diorang gunakan untuk belajar lah.